الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده أما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. Setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana pada malam yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberi kepada kita segala nikmat, terutamanya nikmat dua nikmat yang paling besar, iaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Alhamdulillah, pada malam ini kita sama-sama dapat menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Moga-moga dengan solat yang kita lakukan sebentar tadi, amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan moga-moga kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang berjaya, yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang berjaya. Qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya telah berjaya orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang beriman ini ialah orang yang alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya dalam sembahyang ini sentiasa khusyuk. Maksudnya hati dia sentiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sembahyang kita sentiasa muraqabah, maksudnya sentiasa menjadikan diri kita ini dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjaga diri kita daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang boleh membawa kepada dosa-dosa dan yang boleh membawa kita ini melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud muraqabah. Jadi sebagai orang yang beriman, kita menunaikan sembahyang hendaklah sentiasa khusyuk. Jadi ada setengah kita ada pesanan saya pernah cerita, bila seseorang tu dia hilang barang berharga, lalu dia berjumpa dengan orang ustaz atau alim di kampung tu, dia tanya macam mana kita nak mendapatkan kembali, dia nak mendapatkan kembali barang dia yang telah hilang. Lalu Tok alim tu nasihatkan kena semayang. Jadi bila di semayang tu memang betul. Dalam semayang tu pernah kata sebuah nikah lah dalam semayang. Sama lah sebuah nikah. Maksudnya segala benda akan terlintas dalam semayang. Maksudnya kita ni walaupun kita cuba merapatkan diri kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, tetapi kita kena ingat di sana ada yang musuh kita. Manusia ni ada satu musuh yang semenjak daripada Nabi Adam sehinggalah hari kiamat, musuh adalah syaitan. Jadi syaitan ni kerja dia tak ada kerja lain, nak bagi kita ni waswas. Waswas adalah syaitan. Maka syaitan itu kerja dia supaya memberi was-was kepada manusia. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok tu
Semua orang tu takbir sampai 10 kali. Takbir nak masuk ke semayang. Orang dah rokok, rokok rujuk apa, dia barulah nak Allah, 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 Allah. Jadi maksudnya itu adalah kerja syaitan. Jadi kalau ada juga ulama yang mengatakan kalau kita ni ada penyakit was-was, kita hendaklah mengamalkan surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Maksudnya doa mu'awwizatain. Maksud mu'awwizatain maksudnya berlindung dengan dua perlindungan. Maknanya mu'awwizatain asal daripada a'udzu billah. Mu'awwizatain digabungkan dua surah iaitu untuk berlindung. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Jadi dua surah ini dipanggil mu'awwizatain. Doa untuk kita berlindung, sama ada berlindung daripada manusia yang akan melakukan kejahatan bagi kita, ataupun berlindung daripada syaitan yang sentiasa memberi kita, mengganggu kita, sentiasa yang kerja dia memang tak kerja lain, mengganggu manusia supaya tidak mendekatkan diri kepada Allah, supaya melakukan maksiat kepada Allah, melakukan dosa kepada Allah. Jadi kita hendaklah berusaha supaya kita mendapat solat yang terbaik. Solat yang terbaik maksudnya bukan sekadar kita solat untuk melepaskan, orang kata nak melepaskan hawa gitu, maksudnya semayang tak, semayang. Tapi kita kena faham bahawa semayang ni kalau kita menghayati dan kita dapat menghayati dengan betul, benda tu ada banyak keistimewaan yang ada dalam sembahyang. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sembahyang itu dapat mencegah daripada perkara keji dan munkar. Tapi macam mana kalau kita tengok sekarang ni, orang semua ramai sembahyang, tapi masih lagi berlaku perkara keji, perkara munkar di atas bumi Allah. Sebab apa? Jadi oleh kerana itu kita kena ukur melalui jalan solat, jalan sembahyang. Kerana mungkin ada di sana kekurangan. Sembahyang juga, tapi sembahyang itu betul ni kalau sembahyang maghrib 3 rakaat ataupun sembahyang isyak 4 rakaat, tapi dalam sembahyang sendiri niat umpamanya dalam sembahyang, kemudian dalam sembahyang sendiri kita mari perkataan lain dalam sembahyang, kita ingat benda lain, koyat, kadang-kadang sampai Tok Iman dah takbir, dah rokok dah, kita duduk mari dah Tok Iman dah tidak baru kita nak rokok. Jadi tak ada lagi tu. Maksudnya kita cuba mencari khusyuk dalam sembahyang, khusyuk dalam sembahyang. Sebab kalau kita tengok fenomena sendiri, dia tidak mendapat khusyuk dalam sembahyang. Sebab Rasulullah kata dia akan bagi seban kepada orang yang betul-betul khusyuk dalam sembahyang. Jadi fenomena ni dia memang khusyuk semua dalam sembahyang, tapi dia ada terlintas di hati dia. Kebaikan sendiri ni Rasulullah ni bagi seban dekat. Jadi tak usah buat. Jadi oleh yang demikian kita kena usaha untuk mencari dan melakukan solat yang terbaik bagi bekalan kita di akhirat. Itu sebagai mukadimah. Kerana sembahyang ni, walaupun kalau kita tengok sembahyang ni benda kecil, tapi benda tu dia sembahyang sendiri merupakan satu perkara yang penting. Yang pertama dikisah, perkara yang pertama yang dikira di hari akhirat. Maksudnya kalau orang sentiasa sembahyang dia tertinggal dan sebagainya. Jadi alhamdulillah, bila kita tengok Allah SWT akan timbang dengan sembahyang dia. Kalau baik sembahyang dia, baiklah amalan yang lain. Kemudian kita sambung pengajian kita. Hari itu berkenaan dengan pemberontak dan hukumannya. Jadi kita telah bincang berkenaan siapakah pemberontak pada minggu lepas.
Yang dimaksudkan dengan pemberontak ialah orang yang melampaui had, melampaui batas, atau dalam bahasa Arab dikenali sebagai al-bughah, al-baghi. Kemudian ataupun orang yang melanggar undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Islam, itu dipanggil pemberontak. Jadi bagi pemberontak ni dia ada syarat-syarat untuk memerangi pemberontak. Bagi pemerintah dia boleh memerangi pemberontak, tapi tidaklah mematuhi beberapa syarat. Jadi kita telah membaca beberapa syarat dan telah sampai kepada syarat yang keempat. Jadi kita ulang pada syarat yang ketiga. Kumpulan pemberontak mestilah mempunyai tafsiran, takwil yang dibenarkan dan mempunyai ruang dalam ijtihad. Maksudnya dia ada penafsiran dia sendiri sebab apa dia memberontak. Dan dia ijtihad dengan apa yang mengikut pendapat dia. Ijtihad ni maksudnya dia ijtihadul fuqaha. Maksudnya ijtihad ni dia berkumpul dan bersungguh-sungguh dalam suatu perkara, kemudian dia pegang dengan pendapat tersebut. Itu dipanggil ijtihad. Sebab tu katanya ijtihadul fuqaha dipanggil kesungguhan para ahli fiqh ni berijtihad sehingga mengeluarkan sesuatu hukum yang telah diittifaq, yang telah disepakati oleh para fuqaha, ahli fuqaha. Dan dengan alasan ini mereka menentang pemerintah. Maksudnya dengan alasan yang telah diijtihadkan tadi, dia menentang pemerintah. Walaupun tafsiran tersebut salah, tapi ia tidak dapat disahkan secara kokohnya salah. Walaupun ijtihad salah, takwil dia salah, sebenarnya bukan begitu. Tapi dia tak boleh nak mengesahkan perkara ini secara kokohnya, secara betul. Saya nak stop betul-betul. Demikianlah yang berlaku dalam peperangan Jamal dan Siffin. Sebagaimana kita peperangan Jamal berlaku pada zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Peperangan Jamal berlaku di antara pemerintahan Jamal berlaku pada zaman pemerintahan Osman. Di antara Osman dan Ali. Pemerintahan Ali. Tak ingat. Minggu lepas baru tidak. Tapi peperangan Siffin ni berlaku pada zaman pemerintahan Ali. Jamal pun kalau tak silap ni berlaku dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Jadi dia berselisih pendapat sehingga kan menyebabkan berlaku peperangan Jamal. Yang dimaksudkan dengan Jamal ni, berlaku peperangan di antara Ali dan pengikut Muawiyah. Kemudian Aisyah diberitahu. Aisyah ni diberitahu oleh orang yang berada di tempat, diberitahu Aisyah bahawa berlaku peperangan di antara umat Islam. Jadi tujuan diberitahu Aisyah ni untuk meleraikan, menyelesaikan perbalahan di antara saudara, di antara Ali, Zubair, Talhah, Muawiyah. Jadi berlaku peperangan. Jadi bila Aisyah ni diberitahu, lalu Aisyah datang dengan menaiki unta. Bila Aisyah sampai, dia mengisytiharkan supaya berhenti pula. Lalu dia mengutuskan Sahal, seorang pengiring dia tu, tukang bawa dia tu. Dia kata ambil Quran ni, junjung Quran ni. Dia biasanya kalau orang Islam, dia nak memberhentikan perangan yang berlaku dengan saudara, dia akan angkat Al-Quran. Jadi bila angkat Al-Quran tu menandakan bahawa kita menjunjung apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi secara otomatik akan berhenti peperangan tersebut. Okey.
Jadi bila sehal pergi ni, dia angkat Quran, tak jadi juga. Sehingga sehal itu terbunuh. Maknanya peperangan pun tak berlarutan. Kemudian Aisyah sendiri turun. Oleh kerana kekalutan dalam peperangan itu menyebabkan Aisyah jatuh. Bila Aisyah jatuh tu, Aisyah pun kata, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang bersyubhat. Dia mengatakan sesungguhnya ini satu fitnah, dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang terlibat dalam pembunuhan Uthman bin Affan. Jadi bila Aisyah kabur gitu tu, ramai askar ni. Antara ni Sayyidina Ali. Bila Aisyah kabur itu, dia menjerit dengan suara yang kuat. Sayyidina Ali dengar, Sayyidina Ali pun kabur itu juga. Ini adalah satu fitnah. Sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala melaknat orang yang terlibat dalam pembunuhan Uthman bin Affan. Kemudian Talha pun dengar juga, lalu dia kata gitu juga. Jadi bila masing-masing lagi itu, tiba-tiba itu menyebabkan berlaku peperangan semula. Tapi lama-kelamaan peperangan tersebut dapat dikawal dan diberhentikan. Dan diriwayatkan bahawa lebih kurang 70 orang. 70 orang, ada juga yang mengatakan lebih daripada 70 orang syahid pada peperangan tersebut. Yang menyebabkan berlakunya peperangan adalah kunci-kunci Abdullah bin Sabah yang diceritakan pada minggu lepas. Abdullah bin Sabah dia menanam sifat benci kepada umat Islam, supaya umat Islam ni saling balas di antara satu sama lain. Sebab dia marah kerana Abdullah bin Sabah ni merupakan orang Yahudi. Kemudian di antaranya orang Yahudi ni bergabung dengan orang Parsi. Orang Parsi yang menganut ataupun yang menyembah api. Ya, orang Parsi ni agama dia agama Majusi. Majusi menyembah api. Jadi Parsi ni pernah menjadi kuasa besar dunia. Jadi pada zaman pemerintahan Umar Al-Khattab berjaya mengalahkan Parsi, menyebabkan orang Parsi tunduk kepada Islam. Jadi ada yang tunduk secara paksa, ada yang tunduk secara sukarela kerana berminat dengan Islam. Selain daripada orang Parsi ini, ada satu lagi, iaitu Kristian, orang Nasrani. Orang Nasrani begitu juga dengan orang Nasrani, dia marah dengan Islam kerana orang Islam ni dia berjaya menyebarkan dakwah Islam, sehinggalah ramai di kalangan penganut agama Kristian itu masuk dalam agama Islam. Jadi di kalangan mereka ni ada yang masuk dengan niat lain. Masuk itu untuk menyerang daripada dalam. Sebab itulah bila dia masuk untuk menyerang daripada dalam ni, orang ini dikenali sebagai orang munafik. Jadi bila dia masuk, dia mempelajari selok-belok berkenaan dengan Islam, perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah. Di antaranya Abdullah bin Sabah salah seorang. Kemudian ada beberapa orang lagi. Bila dia tahu kelemahan umat Islam, dia pun mencucuk jarum umat Islam. Dicucuk jarum slow-slow. Jadi bagi orang Islam yang lemah pegangan akidah, terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh mereka yang benci kepada Islam. Di antaranya, dia mengatakan bahawa Sayyidina Ali lebih layak menjadi khalifah berbanding dengan Sayyidina Uthman. Jadi bila begitu, bila dicocok jarum itu, dia kata Sayyidina Ali lebih layak. Jadi orang tak benci kepada Uthman bin Affan. Dia mengatakan bahawa Uthman Affan ini menggunakan
harta Baitul Mal beri kepada keluarga dia. Antara benda yang dicocok, benda yang maknanya dia bagi tahu kepada orang Islam yang jauh daripada umat Osman bin Affan. Dia mengatakan Osman ini menggunakan harta Baitul Mal untuk beri kepada keluarga yang terdekat. Itu antaranya. Kemudian dia mengatakan Osman ini dia tidak melakukan pemerintahan dengan adil. Jadi yang selayaknya dilantik adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi bila begitu barulah orang hak dibunuh Osman tu, dia memberontak di atas dasarnya. Dia termakan dengan tipu daya yang telah ditanam oleh pengikut agama Majusi, pengikut agama Majusi, iaitu orang Parsi dan orang Kristian dan juga orang Yahudi. Dia tiga ni dia memang sentiasa bergabung. Tiga agama ni sentiasa bergabung untuk menghancurkan Islam. Islam satu. Jadi sebab tu Islam ni perlu kuat. Orang Islam perlu kuat untuk melawan tiga agama yang menjadi ancaman besar kepada Islam. Sebab tu tengok berlakunya perang saudara yang menyebabkan ramai yang mati syahid. Itu kisah peperangan Jamal. Kemudian kisah peperangan Siffin. Saya cerita juga minggu lepas dah cerita sikit. Peperangan Siffin ini berlaku apabila segolongan para sahabat menentang pemerintahan Ali radhiyallahu anhu. Iaitu dia tidak memberi bai'ah kepada Ali. Dia menentang Sayyidina Ali. Iaitu Muawiyah bin Abi Sufyan, kan? Muawiyah bin Abi Sufyan dia menentang. Sebenarnya yang mengatakan bahawa dia ni menentang adalah orang Yahudi itu juga. Sebenarnya dia tidak menentang, dia cuma lambat bagi bai'ah, bagi janji dia. Maknanya bai'ah kepada Sayyidina Ali, dia lambat. Kerana dia berpendapat bahawa Sayyidina Ali ni perlu menyelesaikan kes pembunuhan Osman bin Affan dahulu, sebelum dia dilantik menjadi khalifah. Dan memang Muawiyah mengakui bahawa ketokohan yang ada pada Sayyidina Ali. Sebab apa? Sayyidina Ali ini merupakan sahabat Nabi SAW yang merupakan sepupu Rasulullah SAW. Dan Sayyidina Ali adalah antara orang yang terawal memeluk Islam. Zaman, maksudnya pada ketika itu berapa orang je masuk Islam. Ali di antara orang yang percaya kepada risalah ataupun kenabian yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maksudnya pada ketika itu dia kecil saja, umur berapa tahun, masa itu dah 12 tahun lah. Dia masuk Islam, tapi walaupun dia kecil, dia berani. Dia bila jumpa dengan Abu Jahal, dia mengatakan bahawa engkau hendaklah mengatakan bahawa Nabi Muhammad asyhadu. Engkau hendaklah mengatakan bahawa bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah Allah. Jadi bila dia mengeluarkan kata-kata ini menyebabkan orang Quraisy marah dia. Tapi orang Quraisy tak berani nak buat apa, nak mengganggu dia kerana dia adalah anak kepada Abu Talib. Sebab tu pada peringkat awal dakwah Nabi ni jalan seperti biasa. Walaupun pada ketika itu Nabi disakiti, tapi tak banyak selepas kematian Abu Talib. Bila selepas kematian Abu Talib dan juga Khadijah, dipanggil pada ketika itu Amul Fazl, maknanya tahun sedih, tahun kesedihan, tahun berkabung, dia buang itu. Selepas kematian dua orang yang dikasihi oleh Rasulullah SAW ini, pada ketika itulah orang kafir Quraisy ini dia mengambil peluang. Sebab tak ada orang yang boleh membantu Nabi Muhammad. Tinggal hanya sahabat-sahabat yang memeluk agama Islam.
kalangan pembesar-pembesar yang mereka hormati tak ada. Abu Talib tak ada. Jadi masa Abu Talib ada, Abu Talib ni mengawal Nabi, backup Nabi. Nabi berdakwah ke, tak ada masalah. Walaupun dakwah yang dibawa ni menyebabkan putus saudara. Asalnya Abu Jahal merupakan bapa saudara Nabi. Abu Jahal dia memang sayang sangat kepada Nabi. Sehingga kan Nabi dilahir itu dia buat korban mana. Kemudian Nabi digelar Al-Amin. Dia pun gelar Al-Amin juga kepada Nabi. Tapi bila Nabi dibangkitkan untuk membawa risalah Islam ini, saya mendadak benci lagi daripada sayang kepada benci. Jadi itulah maknanya kesakitan yang ditimpa oleh Nabi. Jadi Sayyidina Ali ni dia bersama dengan Nabi pada ketika itu. Nabi sakit, menggantikan tempat Nabi semasa Nabi berhijrah, menjadi panglima perang, berkahwin dengan Nabi. Sayyidina Ali berkahwin dengan Nabi, menantu Nabi. Jadi orang yang rapat, tokoh tu ada pada Sayyidina Ali. Sentiasa melazimi Nabi. Maksud melazimi ini sentiasa ada rapat bersama dengan Nabi. Jadi Muawiyah memang tidak menolak ketokohan yang ada pada Sayyidina Ali. Sebab Muawiyah ni dia masuk Islam ketika pembukaan Mekah, Fathul Makkah. Dia Muawiyah bin Harb ni antara orang yang menentang Nabi semasa Nabi berada di Mekah. Di antara orang yang mengupuh juga hamba-hamba untuk menyakiti Nabi. Muawiyah sama naik dia dengan Abu Jahal. Tapi bila pembukaan Mekah, dia insaf. Lalu dia memeluk agama Islam. Sebab tu Nabi kata, man dakhala bait Abu Sufyan fahuwa amin. Abu Sufyan, Muawiyah bin Abu Sufyan. Kan?